Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi untuk pembelajaran modul 3, 3.1 era peralihan British di negara kita. Tetapi pembelajaran kita pada hari ini akan memberi fokus mengenai penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Rujukan boleh dibuat menerusi buku teks halaman 109 hingga 112. Pembelajaran kita pada hari ini akan memberi fokus terhadap dua aspek utama, iaitu faktor penyerahan Sarawak kepada British dan bentuk penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Pembelajaran kita pada hari ini akan dimulakan menerusi faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British, iaitu yang pertama menerusi tindakan Vinebrook yang dilihat bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang kedua, Vinebrook telah bertindak mengenepikan surat wasiat daripada Charles Brooke. Dan yang ketiga, Gerard T. McBrien menggunakan tipu muslihat bagi mendapat persetujuan pemimpin tempatan berkaitan penyerahan Sarawak kepada British. Kita akan memberi fokus kepada faktor penentangan penyerahan Sarawak. Antara pemimpin yang menentang penyerahan Sarawak adalah seperti Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, mari kita lihat faktor pertama mengapa berlakunya penentangan penyerahan Sarawak. Faktor yang pertama ini adalah rentetan daripada tindakan Vinebrook yang bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Apakah Perlembagaan 1941? Prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 telah menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Berdasarkan perlembagaan tersebut, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Namun demikian, tindakan Vinebrook telah melanggar prinsip ke-8 tersebut. Beliau dilihat telah menafikan hak rakyat Sarawak untuk memerintah. Faktor penentangan penyerahan Sarawak yang kedua berlaku apabila Vinebrook telah mengenepikan surat wasiat Charles Brooke. Keadaan ini berlaku setelah Vinebrook membuat keputusan berkaitan pentadbirannya di Sarawak tanpa berbincang mahupun merujuk dengan Raja Muda dan Tuan Muda. Keadaan ini dilihat amat menggusarkan kerana golongan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British mahu memulihkan dinasti Brooke agar dapat menuntut kemerdekaan Sarawak dengan mudah. Dan faktor yang terakhir bagaimana berlakunya penentangan penyerahan Sarawak adalah apabila Gerard T. McBrien telah menggunakan muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan bagi menyetujui penyerahan Sarawak kepada British. Seterusnya, mari kita lihat apakah bentuk penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan untuk menentang penyerahan Sarawak kepada British. Penduduk tempatan telah mengadakan persidangan bagi menentang penyerahan Sarawak kepada British. Johari Anang dan Syarkawi Osman telah menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh negeri Sarawak. Dan persidangan tersebut telah dipengerusikan oleh Johari Anang.
Objektif persidangan itu adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai bagi menentang penyerahan Sarawak kepada British. Persidangan yang diadakan telah disertai oleh beberapa buah pertubuhan seperti yang pertama, Pergerakan Pemuda Melayu (PPM), yang kedua, Barisan Pemuda Sarawak (BPS), yang ketiga, Persatuan Melayu Miri, yang keempat, Kesetiaan Muda Matu, yang kelima, Persekutuan Bumiputera, dan yang keenam, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS). Penduduk tempatan juga telah mengadakan demonstrasi bagi membantah penyerahan Sarawak kepada British. Satu demonstrasi telah diadakan pada 30 Oktober 1946 iaitu sewaktu kedatangan Gubernur pertama Sarawak yang bernama Charles Arden Clark di Astana. Demonstrasi ini telah diketuai oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Sebanyak 16 persatuan Melayu telah menyertai demonstrasi ini dan PKMS mendesak British untuk berundur. Sepanjang demonstrasi berlangsung, spanduk dan poster anti penyerahan telah ditampal di pokok, perahu dan jeti. Manakala demonstrasi di Sibu telah diterajui oleh PPM. Antara kata-kata yang tertulis di spanduk sepanjang demonstrasi berlangsung adalah kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial. No cessions. Peletakan jawatan secara beramai-ramai juga merupakan salah satu bentuk penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan bagi membantah penyerahan Sarawak kepada British. Pihak British dapat mengesan bahawa pemimpin anti penyerahan kebanyakannya terdiri daripada golongan pegawai perkhidmatan awam dan guru. Oleh yang demikian, British telah mengeluarkan Pekeliling nombor 9 Palang 1946 pada Disember 1946. Pekeliling ini melarang mana-mana pegawai awam untuk menyertai gerakan anti penyerahan. Namun demikian, pada 2 April 1947, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan telah meletak jawatan. Manakala seramai 56 orang pelajar daripada Maktab Perguruan Melayu Sarawak juga telah bertindak menamatkan pengajian mereka sebagai bantahan terhadap Pekeliling nombor 9 tersebut. Antara kaki tangan yang terlibat dalam peletakan jawatan adalah seperti guru, petugas pos dan telegraf, Jabatan Merin, Kastam, Perubatan dan Kesihatan, Percetakan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Kerja Raya, Bomba dan Perbendaharaan. Golongan wanita juga memainkan peranan yang penting dalam penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Cikgu Lily yang mengetuai kaum ibu telah bertindak pergi ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen. Kaum ibu sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mengaturkan demonstrasi bagi menentang penyerahan Sarawak kepada British. Selain itu, Cikgu Ajibah Abul yang mengetuai kaum wanita telah bergabung tenaga untuk memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Antara golongan wanita yang terlibat dalam penentangan penyerahan Sarawak
adalah seperti yang pertama, Cikgu Lily Iberwin daripada PKMS, yang kedua, Hajah Sipah Tuanku Osman, yang ketiga, Dayang Fauziah, dan yang keempat, Cikgu Ajibah Abul. Akhbar juga digunakan oleh penduduk tempatan untuk menyuarakan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Gerakan anti-penyerahan seolah-olah mendapat tenaga baharu sebaik sahaja Utusan Sarawak diterbitkan pada Januari 1949. Utusan Sarawak telah dijadikan sebagai saluran bagi menyebarkan tentangan penyerahan Sarawak kepada British. Pengarang akhbar ini juga telah bertindak menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Ulasan berita yang pernah dimuatkan dalam akhbar adalah seperti British sekat Anthony Brooke memasuki Sarawak pada 16 September 1949, manakala artikel yang disiarkan dalam akhbar pada 7 November 1949 dengan tajuk Kerajaan British Menipu Rakyat. Penulisan surat bantahan juga merupakan salah satu bentuk penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan bagi membantah penyerahan Sarawak kepada British. Tindakan ini telah diambil oleh Pergerakan Pemuda Melayu (PPM) dengan menghantar surat kepada British di London. Seterusnya, pada tahun 1949, BPS telah bertindak menghantar referendum bagi tujuan memansuhkan penyerahan Sarawak. Selain itu, mereka juga turut menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British dan salinannya kepada Gubernur mengenai penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Anthony Brooke kemudiannya menentang penyerahan menerusi sistem perundangan. Beliau bertindak membuat rayuan di Privy Council. Seterusnya, pada 16 Julai 1948, Anthony Brooke membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei. Malangnya, rayuan beliau telah ditolak. Bentuk penentangan penduduk tempatan di Sarawak yang terakhir dapat dilihat menerusi penubuhan kumpulan Rukun 13. Pada 20 Ogos 1948, golongan muda dalam gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British telah bertindak menubuhkan Rukun 13. Kumpulan Rukun 13 ini telah ditubuhkan secara sulit oleh pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu (PPM) di Sibu. Kumpulan Rukun 13 ini dipimpin oleh Awang Ramli, Morshidi Siddiq dan Bujang Suntong. Sasaran kumpulan Rukun 13 ini adalah untuk menghapuskan pegawai British yang berada di Sibu. Oleh yang demikian, satu mesyuarat sulit telah diadakan di Sibu pada 3 Disember 1949. Mesyuarat sulit tersebut telah memutuskan untuk membunuh Duncan Stewart. Kini kita beralih pula kepada peristiwa sungkit berdarah. Apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa sungkit berdarah? Mari kita kupas. Peristiwa sungkit berdarah ini melibatkan seorang tokoh yang dikenali ramai, iaitu Rosli Dobi. Rosli Dobi merupakan seorang pejuang kemerdekaan Sarawak. Beliau telah menikam Duncan Stewart dan seminggu kemudian Duncan Stewart telah meninggal dunia di Hospital Singapura. Peristiwa inilah
yang dikenali sebagai sungkit berdarah. British telah mengambil kesempatan menindas gerakan anti-penjajahan menggunakan isu pembunuhan tersebut. Oleh yang demikian, pada 6 dan 7 Disember 1949, British telah bertindak menutup pejabat beberapa persatuan seperti PPM, PKMS, BPS dan ASAS. Manakala pada 5 Februari 1951, Anthony Brooke telah merayu kepada semua persatuan agar menghentikan usaha penentangan. Tragedi pembunuhan Duncan Stewart telah menyebabkan Rosli Dobi, Morshidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Suntung didapati bersalah. Mereka kesemuanya telah dikenakan hukuman gantung hingga mati, manakala anggota rukun 13 yang lain telah dikenakan hukuman penjara. Secara tidak langsung, memperlihatkan gerakan anti-penyerahan Sarawak telah menemui kegagalan. Walau bagaimanapun, gerakan tersebut telah berjaya memberi kesedaran dan membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Seterusnya, gerakan anti-penyerahan Sarawak telah menjadi titik tolak penubuhan parti politik di Sarawak. Secara keseluruhannya, pembelajaran kita pada hari ini dapat memperlihatkan nilai sanggup berkorban mempertahankan kedaulatan dan maruah bangsa seperti mana yang dilakukan oleh Rosli Dobi bersama rakan-rakannya bagi memperjuangkan dan mempertahankan negeri Sarawak daripada penjajahan berterusan pihak British. Seterusnya, kita juga perlulah bekerjasama dan bersatu hati menentang penjajah seperti mana yang dilakukan oleh persatuan-persatuan yang ditubuhkan di negeri Sarawak.